Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semuanya. Pada pagi ini kami akan membentang mengenai pengambilan makanan dalam sukan. Tengah hari. Okey, cara pemakanan bagi atlet. Zoom. You guys cannot see ya. Dia terlampau. Okey, so yang pertama Sorry, guys. Pertama sekali saya akan membentang mengenai cara pemakanan bagi atlet. Keskotra. Pengambilan makanan perlu dirancang supaya jumlah makanan yang diambil tidak terlebih dari yang diperlukan oleh badan. Pengambilan makanan yang berlebihan dan tidak boleh menyebabkan terjadinya pengumpulan lemak yang boleh menyebabkan pengaliran darah yang tidak lancar. Bagi seorang atlet, corak pemakanan mereka adalah amat penting supaya makanan yang dimakan itu mampu membekalkan tenaga yang secukupnya agar mereka dapat menjalankan latihan seperti biasa. So ini jelaslah kan, yang perlu protein yang cukup, karbo yang cukup untuk bekalkan tenaga dorang untuk menjalankan latihan. Slide seterusnya. Oke, contoh-contoh pengambilan makanan atlet: karbohidrat, protein, air, vitamin, dan lemak. Oke, next slide. Oke, karbohidrat. Wih, ada naga. Ada naga pula. Makanan yang paling banyak perlu diambil oleh atlet untuk menjadi bahan bakar ataupun tenaga ketika menjalankan latihan. Karbohidrat boleh jadi dalam bentuk gula, karbohidrat ringkas, ataupun kanji, karbohidrat kompleks. Karbohidrat yang tidak diperlukan dengan segera akan disimpan dalam hati dan otot-otot sebagai glikogen, membentuk tenaga yang diperlukan semasa bersenam. Okey, pengambilan makanan bagi atlet adalah bergantung dengan jenis sukan yang diceburi oleh seseorang atlet itu. Karbohidrat boleh diambil pada waktu sebelum, semasa dan selepas pertandingan atau sesi latihan. Sebelum, atlet boleh makan sehingga 50 gram karbohidrat dalam tempoh 5 minit hingga 30 minit sebelum latihan, dan makanan diambil selepas 2 jam selepas hidangan makanan yang terakhir. Ini bertujuan untuk mengekalkan tahap glikogen dalam badan sebelum latihan bermula. Semasa latihan pula, atlet perlu tahu sekiranya tempoh suatu latihan atau pertandingan itu adalah di antara 60 hingga 90 minit. Maka pengambilan makanan adalah 30 gram sehingga 60 gram karbohidrat sejam. Selepas, atlet wajib mengambil karbohidrat dalam masa 2 jam pertama selepas tamat sesi latihan atau pertandingan. Jumlah karbohidrat yang perlu diambil ialah sekurang-kurangnya 50 gram. Macam mana bang cakap? Protein. Pengambilan protein juga adalah penting. Ini kerana sebahagian daripada struktur sel dalam badan manusia adalah terbentuk melalui protein. 20% berat badan manusia terdiri daripada protein. Ramai di kalangan kita gemarkan protein sehingga kita makan kira-kira 2/3 kali lebih daripada keperluan badan. Kegemaran ini selalu terjadi segelintir ahli sukan yang gemar memakan daging. Tambahan protein dalam pelbagai bentuk dengan satu anggapan yang salah bahawa ianya boleh memberi lebih tenaga. Masalah utama protein ialah bukan kerana ianya sedikit tetapi terlalu banyak. Makanan yang berprotein biasanya mengandungi banyak lemak. Lemak ialah sebatian yang mengandungi karbon plus hidrogen dengan oksigen yang sedikit sekalian merupakan sesuatu bentuk makanan yang sangat pekat. Seorang yang aktif hendaklah mengurangkan makanan lemak, dicadangkan supaya hanya 30 hingga 35% kalori diet yang diperolehi daripada lemak. Lemak yang berlebihan akan membentuk plak pada dinding saluran darah sehingga menyebabkan dinding saluran darah tersumbat. Penyebabnya mati pusuk. Vitamin plus bahan mineral.
Para atlet disarankan untuk mengambil kedua-dua nutrien ini bagi memenuhi keperluan biasa badan mereka. Peningkatan terhadap aktiviti sukan menyebabkan memerlukan lebih banyak vitamin plus bahan-bahan mineral. Next slide. Air. Semasa atlet menjalani latihan, fizikal, otot-otot akan menghasilkan haba. 75% tenaga yang digunakan akan ditukar kepada haba. Haba akan dikeluarkan melalui proses perpeluhan. 600 kalori tenaga haba akan hilang bagi setiap liter peluh yang disejat. Atlet perlu minum air yang secukupnya sebelum, semasa dan selepas suatu pertandingan atau latihan, terutama apabila cuaca panas. Semasa latihan, atlet disarankan untuk minum antara 125 ml hingga 250 ml setiap 15 minit. Air bertindak sebagai tempat menyediakan bahan pembinaan yang penting untuk sel protoplasma. Air juga bertugas untuk mengangkut oksigen, nutrien dan hormon. Air amat penting dalam pengawalan osmotik dalam tubuh atau pengekalan imbangan antara air dan elektrolit. Sambung. Oke, seterusnya kita akan masuk ke dalam topik pemakanan sukan sebelum, semasa, dan selepas sukan berbentuk aerobik. Oke, pertama sebelum pertandingan. Oke, ketika aktiviti berintensiti tinggi, berat, otot lebih menggunakan karbohidrat sebagai sumber tenaga. Karbohidrat menghasilkan lebih tenaga daripada lemak apabila berlandaskan penggunaan oksigen. Oke. Untuk gerak kerja otot, sumber karbohidrat terpenting ialah glikogen yang disimpan dalam otot itu. Simpanan glikogen otot dapat meningkatkan prestasi seorang atlet. Contohnya, pelari jarak jauh, berbasikal, atau keno seharusnya mempunyai lebih banyak simpanan glikogen otot, membolehkan mereka melakukan aktiviti pada tahap yang tinggi untuk jangka masa yang panjang. Sejam sebelum pertandingan, atlet perlu mengambil sedikit makanan yang mengandungi kadar karbohidrat tinggi plus mudah dihadam. Oke, seterusnya semasa pertandingan. Makanan yang sesuai semasa pertandingan dalam jangka masa lama adalah disarankan mengambil sukan minuman isotonik. Ini contohnya yang macam 100 plus tuh kan, masa pertandingan. Janganlah kamu makan lagi nasi goreng masa pertandingan, lepas lari kan. Kamu contoh masa saringan tuh kamu lari, kamu lepas saringan, lepas tuh kamu mau masuk quarter final lu kamu makan nih Maggi goreng. Enggak lah, kamu minum air macam elektrolit begitu, macam 100 plus. Oke. Tujuan dia supaya kamu dapat mengawal kandungan gula dalam darah supaya mencukupi plus menghasilkan lebih banyak tenaga. Pakar pemakanan sukan telah menyatakan bahwa makanan yang kaya dengan karbohidrat hanya mampu bertahan selama 2 jam saja. Mereka juga menggariskan beberapa panduan yang boleh diikuti oleh atlet sukan berbentuk aerobik, seperti pisang, gula-gula bagi mengendalikan glikogen di dalam badan dengan kadar yang cepat. Pengambilan makanan yang betul semasa pertandingan mampu meningkatkan prestasi seseorang atlet. Ini akan mengelakkan berlakunya perubahan suhu badan, mengurangkan berlakunya kecederaan sukan seperti sprain dan strain. Ini yang terpeleot macam ankle sprain dengan kamu punya wrist apa semua. Oke, selanjutnya selepas pertandingan. Keletihan akan dirasai selepas sesuatu pertandingan dijalankan. Khususnya selepas acara yang memerlukan jangka masa yang panjang. Sistem badan memerlukan masa untuk kembali pulih setelah melakukan aktiviti kecergasan. Rehat yang cukup dapat membantu atlet berada dalam situasi yang tenang di mana bersedia untuk mengambil makanan. Makanan yang disyorkan sebaik saja selepas pertandingan adalah berbentuk cecair seperti jus buah-buahan. Ini yang dekat yayasan kan, kalau kamu pernah pergi yayasan, dorang selalu jual kan, dorang ada jual air mangga dengan air kelapa. Inilah nih jus-jus buah-buahan nih. Oke, kebanyakan atlet tidak mau makan banyak selepas pertandingan, tetapi selepas selera mereka terbuka, mereka akan makan seperti biasa. Dalam setengah case, setelah lewat petang snack, sandwich dan susu selalunya diambil oleh atlet. Yes. Ya, sandwich. Autocorrect. Oke.
Thank you. Terima kasih. Indah dah. Kalau kau ndak ada. Kalau kau ndak ada. Oke, apa soalannya? Apa salahnya, Jinang? Oke. Tanya lagi sama Touchscreen.